Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat Kak Rin di luar sana? Alhamdulillah, hari ini hari Ahad, sepatutnya bersantai-santai bersama keluarga, hari yang chill ya. Okey, dan tapi hari ini Kak Rin di office. Sebentar lagi ada training workshop Gorgeous You. But today Kak Rin sempatkan diri untuk memberi ilmu sedikit tentang mengenai formula tarik rezeki. Formula tarik rezeki yang kita akan sambung part 2 mengenai topik closing power formula tarik, TARIK. Okey, sebelum tu Kak Rin mohon pada semua untuk jika anda ingin bersama-sama menonton ini, ada syarat. Satu syarat ialah iaitu sebagai pengeras. Pengerasnya adalah share beramai-ramai video ini. Okey, insya-Allah semoga ramai di luar sana siapa saja yang dapat menonton video Kak Rin hari ini dengan formula yang menarik ini kan, closing power formula tarik, TARIK. Ini bukan saja khas untuk peniaga-peniaga, tetapi untuk sesiapa saja jika anda ingin merasakan membawa ilmu ini untuk kehidupan seharian anda juga. Okey, baik. So, sebelum tu dimohonkan untuk anda juga sila bersuka hati untuk share video ini ya, insya-Allah. Amin. Okey, supaya dapat ramai semua yang mendapat manfaat daripada ilmu ini. Okey. Dan kita berbalik pada topik for closing formula power formula tarik, TARK, yang lalu adalah untuk Kak Rin dah berikan pada anda mention tentang niat kita kalau kita nak mulakan apa saja tentang mengenai sesuatu perkara yang kita dah lakukan, iaitu terutama sekali dalam jualan kita, perniagaan kita. Niat itu perlu, dan diimbaskan kembali lagi, niat untuk bisnes adalah apa niat kita bila kita nak berniaga tu, dan apa niat kita bila buat closing tu. Clearkan hati kita ni supaya tidak bersangka-sangka ada perkara-perkara yang tidak baik dalam fikiran dan niat hati kita ni. Kerana dalam perkara ni jika ada yang tidak tersekat di dalam hati tu, aliran ataupun energi semasa dalam closing tu, dalam perniagaan tu tidak dapat smooth ya, sebab ada tersekat dengan energi yang kurang sempurna, kurang sesuai. Okey, dia tak dapat sync dengan baik. Okey, kenapa kita nak kaya juga? Jawapannya bukan dengan untuk kesenangan diri semata-mata, tapi tujuan utama adalah untuk kita. Berbagai-bagai impian yang kita ada, iaitu salah satunya berdakwah, untuk menarik orang lain untuk convert to Islam dan menyumbang kepada agama, ekonomi dan negara juga. Okey, itu adalah niat untuk kita kaya kan, kita sebagai seorang Islam. And niat yang Kak Rin sudah berikan juga, bagaimana kita bangun pagi, kita niatkan lafaz niat itu juga Kak Rin sudah berikan dalam part 1 formula closing, formula tarik tu. Okey, hari ini okey, Kak Rin nak sampaikan the extension of part 2 untuk topik hari ini. Sebelum tu, syaratnya anda semua disarankan untuk tekan button share dan like untuk diberikan manfaat pada semua orang ya. Okey.
berbalik pada formula tarik ni, formula tarik, closing power, formula tarik ni, apakah 4 syarat yang penting untuk kita bersihkan hati kita dan lajukan sales kita. Okey, ini adalah akan Kak Rin sharekan, insya-Allah. Sebelum tu Kak Rin ingin mengucapkan selamat petang untuk semua. Saya Rin Nuraina daripada Formula Tarik Rezeki, coach rezeki inspirasi anda. Okey, tugas Kak Rin adalah, passion Kak Rin adalah untuk memberi ilmu yang bermanfaat, terutama sekali rezeki. Rezeki itu adalah paling sangat istimewa dan dia adalah aset untuk kita dalam kehidupan. Dan rezeki itu bukan sahaja bab wang ya, bab keuangan, tetapi rezeki itu adalah sangat-sangat luas, berbagai-bagai formula. Keluarga adalah rezeki, kesihatan adalah rezeki, mendapat apa saja yang anda terima dengan nikmat itu adalah rezeki. Okey, so bagaimana kita nak melimpah-limpahkan rezeki yang ada luas terbentang di dunia ini? Ada formula-formula yang kita perlu tugaskan, perlu adakan, perlu kita terapkan ke dalam kehidupan kita. Okey, so dalam part 2 Kak Rin nak teruskan tentang formula closing power formula tarik, TARK, 4 syarat yang penting untuk bersihkan hati dan lajukan sales. Okey, apa dia? Nombor 1, perkara syarat nombor 1 adalah syukur. Syukur. Kenapa kita perlu syukur? Ini adalah untuk melazimkan kita dengan amalan bersyukur. Sebab hanya sedikit sangat sifat kita tu, sifat syukur tu ada pada dalam di dada manusia ni. Ya, whether kita perasan atau kita tak perasan, kadang-kadang kalau kita terima nikmat ataupun terima rezeki yang paling kita suka, kita terlupa untuk bersyukur. Bagaimana mengucapkan alhamdulillah pun tak ada, kadang-kadang dah terlupa sebab tak ada kezaliman, tak ada zalim pula, tak melazimkan untuk berbuat demikian, ya. So jadilah antara kita atau yang sedikit itu ada yang tak tahu pun untuk bersyukur. So kita tidak mahu jadi di antara yang mereka itu. Okey, so nombor 1 untuk syarat yang penting bersihkan hati dan lajukan sales, salah satu daripada syaratnya adalah bersyukur. Alhamdulillah. Syukur itu pun senang kan? Ucapkan alhamdulillah. Apa saja pun kita terima dengan pagi bangun, alhamdulillah, sebab kita dapat bernafas, dapat menghidup udara yang nyaman ni, dapat tempat perlindungan, dapat apa lagi, dapat mandi, dapat minum air, dapat makan, dapat segala-galanya, dan kesihatan yang luar biasa, yang sihat walafiat semua. Ada yang kita compare kepada orang lain yang tak dapat tu semua, apa yang kita nikmatikan itu tak dapat pada orang lain, dan kita harus bersyukur sentiasa. Dan syarat nombor 2 untuk dapatkan, yang penting bersihkan hati dan lajukan sales, apakah dia? Ya, syarat nombor 2 adalah memaafkan semua. Ini paling tak mudah ya, tak mudah pada untuk Kak Rin juga, tak mudah untuk Kak Rin nak memaafkan bila ada sesuatu perkara yang berlaku tu, menguriskan hati, meniat-niatkan perasaan tu memang susah untuk memaafkan. Tetapi bila Kak Rin faham tentang manfaatnya, Kak Rin perlu buat lakukan ini, melazimkan dan build perkara ni, syarat ini into dalam kepada dalam diri itu. Kita nak kena ada diberikan, what is that called, kelaziman, ataupun kita nak kena lazim membuatnya.
So nak kena ada action yang tetap untuk kita buatkan. So kita maafkan semua, maafkan ayah, mak ayah kita, pasangan kita, adik-beradik kita, teman sahabat handai kita. Maafkan semua orang walaupun tak ada salah, tetapi dalam doa kita setiap kali kita berdoa dalam selepas solat tu, kita maafkan, mohon kemaafan, kita maafkan semua orang. Kita tidak tahu apa yang telah diberi percakapan kita ataupun perbuatan kita telah menghuriskan perasaan seseorang itu, yang kita tidak sedar, ya. Kita manusia biasa, kita tak tahu apa yang kita buat, yang kita cakap, yang kita lakukan terhadap seseorang tu, mereka ada ambil hati ke, so kita mohon kemaafan daripada Allah dan kita maafkan mereka juga. Kadang-kadang kita pun terasa hati dengan apa yang mereka telah lakukan, kadang-kadang sedikit pun kita terasa hati. Okay, so ada rasa marah, ada rasa berdendam, sakit hati, sedih, macam-macam. Semua ni kita buang semua ni, biar clearkan hati kita. Untuk yang pentingnya kita dapat bersihkan hati dan lajukan sales kita, insya-Allah. Amin. Okay, so jangan lupa semua untuk share, tekankan button like dan share untuk di-sharekan beramai-ramai kepada semua orang yang anda suka ataupun yang anda sayang di luar sana tu, untuk mereka dapatkan manfaat ilmu yang baik ini, ilmu rezeki ini, ya. Okey, so nombor 1 tadi, apa itu 4 syarat penting yang untuk bersihkan hati dan lajukan sales adalah, pertama sekali bersyukur, banyak-banyak bersyukur, setiap apa pun bersyukur, dapat tak dapat pun syukur, yang baik atau yang tidak baik pun syukur, sebab itu semua adalah daripada Allah yang kita terima. Kita perlu bersyukur, ya. Bila kita dapat syukur dengan segala apa pun, kita reda, kita akan dapat pulangan yang bertimpal-timpal. Itulah yang akan melajukan sales kita, insya-Allah. Amin. Dan yang kedua adalah maafkan semua. Maaf sebelum nak tidur, selepas bangun tidur, setiap kali berdoa dalam solat kita, dan setiap kali kita mendoakan orang, kita ada sifat kemaafan. Okey, lazimkan tindakan ini, kita akan terbiasa nanti, insya-Allah. Dan yang ketiga, apa syaratnya? Reda. Ya, reda. Cepat-cepat reda supaya hikmah cepat sampai kepada kita. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan uji di luar kemampuan kita. Jangan kita persoalkan kenapa aku jadi macam gini, kenapa setiap kali kenapa aku, banyak sangat persoalannya. Stop arguing. Okey, stop that arguing, stop complaining dan stop berkira-kira. Stop semuanya, clearkan hati tu, bersihkan hati tu untuk lajukan sales kita, ya. InsyaAllah, that is our focus and be persistent on that. Alright, so itu adalah nombor 3. Memang kita tak mudah untuk kita reda dengan apa yang kita dah terima ujian kita ni. Kita manusia, hamba Allah yang sentiasa penuh dengan ujian. Ya, Kak Rin faham sangat-sangat. I can feel you. And I've been through a lot also, okay. Dan once kita rasa kita serahkan segalanya, total serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan, mencipta kita dan memberikan segala-galanya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala-galanya. Kita tak ada kuasa, Dialah yang Maha berkuasa. So kita reda dan kita akan dapat hikmah yang cepat sampai kepada kita, insya-Allah. Amin. Okey, dan syarat yang keempat, apakah syarat yang keempat itu? Hati kena bersihkan. Kita perlu bersihkan hati kita, ya. Untuk kita, syarat yang penting untuk bersihkan hati dan lajukan sales, perlukan kita bersihkan hati kita juga. Bersihkan hati macam mana? Clearkan dari semua benda. Semua benda kita kena clearkan. Macam mana nak clearkan? Nak rezeki mudah masuk, berlimpahan, tapi kita tak pernah nak ada sifat yang toleransi. Kita berdegil, keras hati tu. Tak nak be humble. Tak nak being humble. So itu akan stuck.
dalam hati kita tu akan stuck banyak sangat perkara-perkara yang dikatakan kita tidak dapat keluarkan tu. So clearkan semua, jangan bersangka buruk dengan orang, dengan pelanggan. Kalau dengan pelanggan sangka buruk, ada message masuk dan pelanggan tu nak cuma tanya harga, lepas tu terus senyap klik kan, klik itu yang kita dapat selalunya kan. So kita bersangka buruk, tak nak marah dia, tanya yang dah banyak aku tanya, dah banyak aku kasih informasi, tapi at last tak nak beli. Marah-marah macam gitu. So maybe kita tak tahu apa sebaliknya, kita bersangka buruk macam gitu kan. So bersangka baik, mungkin dia nak tanya dan dia belum ada dapat gaji ke untuk beli. So nanti bila dah gaji dia akan beli. So bila kita bersangka baik begitu, akan datang. Itu adalah satu doa kan, kita mendoakan dia dapat beli daripada kita. Itulah salah satu daripada kiasan. Okey. So yang paling penting, jangan bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kenapa back again then, kenapa orang lain semua dapat sales banyak-banyak, tiap-tiap bulan semua dapat close, aku tak dapat sekarang ni. Bersihkan hati tu, macam mana dia nak datang kalau kita belum bersedia. Kalau kita belum bersedia, hati kita masih masih membeku lagi, bagaimana benda yang baik tu nak datang? Kita belum lagi bersedia untuk menerima kebaikan. Back again, syukur. Kita belum lagi bersedia untuk bersyukur. Kita belum dapat bersedia untuk terima yang banyak-banyak. Macam sikit pun kita belum dapat terima, apalagi yang besar-besar. So jangan, semuanya rezeki datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia Maha memberi, Dia Maha pemberi rezeki, pemilik rezeki, segala-galanya, kuasanya semua daripadanya. So inilah perkara-perkara yang penting yang Kak Rin nak sampaikan kepada kalian semua ya. Sungguhnya kita tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala tu mengikut sangkaan hamba-Nya, dan kunci makbul sangkaan kita terletak pada perkataan hamba yang ditekankan di dalam ayat ini, iaitu bermaksud kita nak menyangka mestilah dalam keadaan seorang manusia yang bersifat humble terlebih dahulu. Sifat ego, sombong ini selalu merasakan hina, tak punya apa-apa pun, kita tak macam very kita rasa yang kita ni tak dikatakan tak ada value ke apa, kita ni tak ada apa-apa. Okay? Semua milik Allah, Allah yang punyai semua. Jadi bila sentiasa merendah diri, tak ego, dengan merendah hati, doa kita akan mudah termakbul. Okay? Jangan jadi bomoh jangan jadi tekan telik pun, kerana kita tak tahu apa-apa, kita asyik bersangka kan. So jangan fikir bukan-bukan dalam kepala kita. Okay? So jangan buat andaian sendiri dan hanya ikut prasangka kita. So bersangka, ada pepatah mengatakan sangka baik dengan pelanggan. Mungkin blue tick tu bermakna macam kita hanya berbaik sangka pada pelanggan. Mungkin yang tadi yang Kak Rin mention tadi, dia tak jawab, pelanggan tak jawab, dah blue tick tapi dia tak jawab. Okay, so maybe dia ada hal penting ataupun dia belum dapat gaji, so dia tak balas, ataupun dia ada perkara yang dia nak settlekan, so pada waktu itu. Okay, so apa yang kita perlu buat, kita follow up dengan dia. Jangan sampai kita tunggu dia pula kan. Kita follow up dengan dia, tanya baik-baik follow up dengan dia dengan baik. Okay, alright, insya-Allah semua ni. So apa yang ni part tu tentang formula tarik, TARK,
Syarat yang penting untuk kita dapatkan bersihkan hati dan lajukan sales, nombor 1 adalah dengan bersyukur. Kedua, memaafkan semua orang. Dan nombor 3, ridha. Okey. Dan nombor 4, hati kena dibersihkan, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Untuk hari ini sudah 20 minit Kak Rin dapat berikan video ini. InsyaAllah semoga anda semua dapat manfaat daripada ilmu raw video ini, daripada formula tarik rezeki dari Kak Rin, coach rezeki inspirasi anda. InsyaAllah semoga anda semua sihat-sihat, diberikan kesihatan yang baik-baik, di dalam sentiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapatkan rezeki yang mewah, yang berlimpahan serta berkat dan berkah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi akan datang. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.